Bukan mudah untuk kita cipta sejarah pada tahun 2008, tetapi orang Taman Medan mulakan. Orang di PJ mulakan. Bekas ahli parlimen dia pun ada. Ahli parlimen terkini pun ada, Wabi Maria. Ahli Dewan Negeri terkini pun ada. Ahli Dewan Negeri Taman Medan lepas, saya lupa nama dia. Yang sekarang ada, Ustaz Samsul Firdaus. Saya dah ucap terima kasih banyak-banyak pada orang Taman Medan, kepada orang Petaling, kerana undi sesedara memungkinkan sesuatu perubahan berlaku, dan saya tak tolak ataupun saya tak nafikan. Inilah di antara pemula kepada pencapaian cemerlang Pakatan Harapan pada pilihan raya lepas, bila kali pertama kita jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya 2018 yang lepas. Saudara dan tuan-tuan sekalian, tadi beberapa penceramah, pembicara mengatakan selalu ingin menyebutkan Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan. Banyak perkara saya boleh ulas satu persatu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya selepas kita menang di Putrajaya, ada sambutan, ada maklum balas, ada respon yang sangat positif daripada rakyat. UMNO dan Barisan Nasional lawan kita, dan beberapa pengikut-pengikutnya tahu kalau dibiarkan apa yang telah berlaku seperti Negeri Selangor, kita biarkan sebagaimana berlaku di Negeri Sembilan, ataupun biarkan sebagaimana berlaku di negeri Pulau Pinang, mereka tidak akan ada peluang untuk dapat balik kerusi dan menjadi kerajaan. Dan segala tingkah laku buruk mereka, kegiatan buruk mereka terbongkar, dan pemimpin-pemimpin mereka mungkin akan hilang daripada arena politik. Sebagaimana yang ada di Selangor, alhamdulillah, kita bukan 1 hari, kita bukan 2 hari, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. Alhamdulillah, kita hampir melengkapkan 3 penggal berturut-turut di negeri Selangor selaku kerajaan yang diberikan amanah oleh rakyat di negeri ini. Terima kasih banyak-banyak. Bila kita jaga negeri Selangor, masa zaman menteri besar sebelum ini, memang tempoh 22 bulan tu sangat perit. Tuan-tuan ingat balik 22 bulan pertama, 24 bulan pertama, macam-macam perkara. Masa tu menteri besar bagi lembu kepada kawasannya, jadi isu SPRM. Masa tu menteri besar tukar spot rem kereta, jadi isu SPRM. Masa tu kita nak urus peternakan khinzir supaya lebih moden, lebih bersih, jadi isu di parlimen. Khairi sebut projek khinzir raksasa, kita sebut projek babi nasional, PBN. Marah dia masa tu. Saudara dan tuan-tuan sekalian, 22 bulan memang banyak perkara asas yang sedang kita baiki, sedang kita uruskan, sedang kita perbetulkan. Pengalaman 24 bulan penggal pertama memang betul-betul perit pada ketika 2 tahun pertama. Itulah yang berlaku, saudara, dan ada contoh kejayaan. Ada contoh yang masih dibuat sekarang. Contohnya Aisuri. Aisuri ni idea siapa? Wanita Pakatan Harapan. Apa yang kita cadangkan? Agar lelaki boleh menyimpan dan menyumbangkan apa yang dikatakan sebagai caruman KWSP kepada isteri mereka, supaya apabila isteri mereka ditinggalkan ataupun meninggal dunia, ada caruman yang boleh disimpan dan boleh digunakan untuk isteri. Dan ia dibuat di zaman Pakatan Harapan oleh Menteri Wanita Timbalan Perdana Menteri pertama, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kekal sampai sekarang. Saudara, laporan tabung haji hari ini selalu digunakan oleh PAS, diserang oleh bapa pemimpin UMNO. Dia kata inilah Pakatan Harapan, tunduk dengan Cina, tunduk dengan bukan Melayu, tabung haji dijual. Ada 2-3 ustaz yang selalu berceramah, tak pernah nak minta maaf, tak pernah. Sampai hari ini video dia ada lagi dekat YouTube, ada lagi. Tetapi bila Pakatan Harapan tumbang, dijawab oleh Menteri Agama, dia sebut apa? Betul
dan tepat langkah Menteri Pakatan Harapan daripada amanah Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa sewaktu menjadi Menteri Haiwan Agama, pulihkan tabung haji daripada dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO sebelum ini. Saudara dan tuan-tuan, ini baru dua perkara. Dua perkara yang saya sebutkan tadi sangat mencolok mata kita. Sangat jelas di mata kita. Bahawa kalau apa yang telah kita lakukan di negeri Selangor ni dapat dilakukan untuk 5 sampailah sekarang tahun kelima, saya percaya rakyat di dalam negara kita akan merasai dan menikmati perubahan yang dilakukan. Sebab itu, UMNO dan Barisan Nasional menghantar beberapa wakil mereka hasut. Tak dapat hasut rakyat, dia hasut beberapa orang yang terpedaya. Dia hasut beberapa orang supaya ikut serta dengan mereka. Sebab itu pada hari ini bila UMNO Barisan Nasional kata, pilihlah UMNO BN kerana kami bawa kestabilan. Sesedara dan tuan-tuan, sejarahnya, faktanya, di negeri Melaka jatuh kerana UMNO dan Barisan Nasional bercakar serama sendiri. Kerajaan PN yang disokong oleh UMNO jatuh kerana apa? Jatuh kerana UMNO tarik sokongan. 15 ahli parlimen UMNO tarik sokongan. Hari ini Perdana Menteri UMNO, naib Presiden UMNO, ada bunyi-bunyi UMNO pun nak tarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Tang mana stabil dan nak jaga keamanan dalam negara di saat kita berdepan dengan pemulihan COVID dan masalah ekonomi yang besar. Sebab itu kalau nak tengok stability, kita tengok negeri Selangor, kita tengok negeri Pulau Pinang, kita tengok negeri... Alhamdulillah, kerana cukup wakil-wakil KOR Pakatan Harapan di 3 negeri ini, alhamdulillah, di saat negeri lain terpaksa buat pilihan raya negeri, di saat negeri lain terpaksa tukar menteri besar 3-4 kali, negeri Selangor, Pulau Pinang dan negeri Sembilan kekal aman dan stabil di bawah Pakatan Harapan. Yang cipta ketidakstabilan ni siapa? UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa dia tidak cipta? Sebab nak dia berkuasa. Putrajaya mereka dah berkuasa pun masih cipta instability dengan ugut Perdana Menteri, nak jatuhkan Perdana Menteri, nak tarik sokongan kepada Perdana Menteri. Sebab itu saya sebutkan, mereka ini lost priority. Mereka ni hilang tentang keutamaan. Saat ini negeri nak pulih, negara nak pulih, ada COVID-19. Sebab itu saudara, ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat pendukung tanya, kenapalah Pakatan Harapan tiba-tiba seolah-olah nak berbaik dengan Perdana Menteri UMNO buat MOU. Ada yang tanya di bawah, ni tak lagi tegas. Kita tak tolak bajet, kita tak tentang belanjawan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kerana cita-cita kita nak lakukan perubahan, cita-cita kita nak lakukan sesuatu yang kita panggil islah, reform. Alhamdulillah tuan-tuan, Ogos lepas, hasil daripada kebijaksanaan pimpinan Pakatan Harapan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita telah menetapkan kita boleh sokong beberapa langkah kerajaan, tapi kita tegas dengan beberapa prinsip yang kita tidak akan berdolak dalih, rasuah, sebagainya kita akan bangkitkan. Tetapi alhamdulillah, paling tidak hasil kebijaksanaan pemimpin Pakatan Harapan, selain stabilkan kerajaan yang berdepan dengan masalah pandemik, kita juga berjaya muktamadkan dalam sejarah anti-hopping law, anti-lopat parti. Lepas ini katak politik boleh hidup lagi. Ada banyak perkara yang tertulis dalam MOU itu. Dan MOU itu antaranya hampir 100% kita dapat capai. Tapi bila bangkit isu rasuah LCS, pimpin kita jadi singa di dalam parlimen. Di luar kita bangkitkan. Saya kadang-kadang bergurau hebat. Hebat. Dia makin lama makin improve daripada segi teknologi.
Maklumlah sekarang ni orang panggil industri 4.0, nama pun Smart City. Jadi dia makin lama makin improve. Dulu masalah Kementerian Pertahanan ni, mula-mula dulu 80-an kita dengar beli Maggi. Maggi 30 sen jadi RM3. Tu dulu Maggi. Lepas Maggi, dia tukar lagi. Naik pula teropong. Masa zaman kita kelang 2008, kita ingat beli teropong harga RM2,000 jadi RM50,000. Tak apalah, teropong ada lagi. Dah tu diimprove lagi. Beli kapal terbang tak boleh terbang kerana terperosok dan rosak. Datuk Seri Anwar selalu sebut, beli kapal selam tidak. Di kapal selam lain yang dibeli oleh Malaysia. Kali ini lagi hebat, beli kapal perang tak muncul-muncul jadi halimunan. Inilah masalah besarnya saudara. UMNO Barisan Nasional selalu menyebutkan, mereka ini jago mentadbir. Mereka boleh bawa kemajuan. Mereka boleh bawa kejayaan. Tetapi kita telah buktikan di negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang dan negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan bahawa kita tetap menjadi jago dan juara ekonomi. Negeri Selangor sebagai contoh. Masa kita ambil tahun 2008, kita sumbang 22.3%. Sekarang di bawah Pakatan Harapan, alhamdulillah kita telah sumbang 24.8%, hampir 25%, 1/4 daripada ekonomi negara ada di negeri Selangor Darul Ihsan, dan ia di bawah Pakatan Harapan dan di bawah keadilan. Sebab itu hujah tu dah tak boleh makan, dah tak boleh guna. Tetapi mereka selalu jual di sana, dan sekarang dia guna isu kaum, dia bangkitkan isu stability. Tetapi orang Selangor saya faham, dia tahu makna stability. Kita bawa dan jadikan stability. Tuan-tuan, apakah kita berhenti kat situ saja? Tidak. Kita juga pastikan apa yang Dr. Mazli sebut, tidak ada siapa tertinggal di negeri ini. Daripada 2008 sampai sekarang, kita pindah dan kita ubah, kita tambah baik, kita tumpu kepada kelompok masyarakat yang memerlukan sokongan. Sebagai contoh, 2019, maafkan saya, kita perkenalkan inisiatif Roda Darul Ihsan. Inisiatif Roda Darul Ihsan ni bantu anak-anak muda supaya mereka dapat lesen di tahun 2020 dan tahun 2021. Inilah kepada Grab Riders, kepada e-hailing, P-hailing, kita bantu dapat lesen, kita bantu dapat sokso. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan program SAN yang saya baru umum, tadi pengerusi sebut, daripada 30 hari sampai 80 tahun, rakyat negeri Selangor akan ditanggung premium insurans hayatnya oleh kerajaan negeri, dan kita satu-satunya negeri di Malaysia. Dan yang akan terbela nasibnya, mereka ini anak-anak muda yang kemalangan, yang kehilangan panca indera, yang mungkin kehilangan nyawa, dan bantuan ataupun sumbangan sehingga 10 hingga pun 11 ringgit bagi setiap yang kehilangan nyawa ataupun yang kehilangan anggota dan panca indera. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu di saat hari ini kita ada reserve yang besar, kita tambah ekonomi, tapi Selangor berbangga di bawah Pakatan Harapan kerana kita masih kekal membantu rakyat. Ada 42 program yang namanya sebagai program Iltizam Selangor Penyayang, kerana kita mahu dan semaikan rahmah dan kasih sayang di kalangan masyarakat yang selalu saya sebut dalam surah Al-Barat, watawasau bis sabr watawasau bil barhamah. Mereka yang berpesan-pesan, berwasiat dengan sabar, dan berwasiat dan berpesan dengan rahmah dan kasih sayang. Inilah yang dilakukan oleh negeri Pakatan Harapan. Kita tak adalah macam negeri jadi serambi negeri sana, jadi serambi negeri ni. Akhirnya cara dia nak tunai janji, kita dah tunaikan janji kita. Kita dah bagi peluang pekerjaan. Kerja di mana? Kerja di Selangor. Selangor ni, daripada rakyat kita tunaikan janji kita, sampai kita tunaikan janji negeri lain untuk dapat kerja. Dan alhamdulillah, ia dibuat oleh kerajaan negeri Selangor.
oleh Keadilan dan juga oleh Pakatan Harapan. Saudara, akhirnya kita nak dengar pandangan Presiden Datuk Seri Anwar sebentar nanti. Pilihan raya nanti mungkin suasananya berbeza. Sebelum ini mungkin kita ada dua pilihan. Ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional. Ada Pakatan Rakyat, ada Barisan Nasional. Tetapi disebabkan episod lompatan politik dan pengkhianatan, wujud satu lagi yang namanya Perikatan Nasional. Di Perikatan Nasional, mereka juga bercakap seolah-olah buat reform. Seolah-olah nak buat perubahan. Di saat seolah-olah nak buat perubahan, nanti dia akan turun di sini, dia akan bantai Najib, dia akan bantai UMNO, dia akan bantai Barisan Nasional. Selepas dia bantai, dia balik Putrajaya, kabinet tu ada Barisan Nasional dan UMNO dalam kerajaan yang dipilih. Ini memang tak ada maruah. Tuan-tuan bayang, Muhyiddin Yassin Perdana Menteri ditumbangkan oleh siapa? Oleh 15 ahli parlimen UMNO yang tarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Naik Ismail Sabri daripada UMNO dan ia disokong oleh Muhyiddin Yassin dan PM yang dijatuhkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, sama-sama sendiri bertikam, sama-sama sendiri pentingkan siapa nak kuasa, rakyat dia pandang sebagai second choice, pilihan kedua. Kita Pakatan Harapan, tak ada masalah itu. Kita ditikam, orang yang tikam tinggal kita, tapi kita kekal padu dan saya percaya Taman Medan, Parlimen PJ, Negeri Selangor akan kekal di bawah Pakatan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara kita boleh buat, banyak perubahan kita teruskan dan kita akan teruskan usaha kita merampas kembali mandat dan juga Putrajaya yang telah diberikan pada pilihan raya yang lepas. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.